hadir pada kelas pada tengah hari ini ya. Kita akan cuba melengkapkan masa yang ada, dan untuk kelas bio, cikgu pun akan cuba usahakan supaya kita buat kelas Google Meet dah sebanyak yang boleh. Tapi pada masa yang sama saya tak nak buang masa. Buang masa maksudnya kita masuk ke kelas tak lebih kepada baca buku teks. Saya juga nak menyampaikan teknik menjawab seperti yang ada pada hari inilah. Jadi murid-murid, apabila anda diberikan kuis pertama yang PDPR 3.0 sebenarnya, dia bukan 2.0 silap cikgu ya. Kalau kira tahun lepas, ini adalah PDPR kali ketiga dah. Jadi murid-murid, anda diberikan soalan berkenaan iaitu kamu nampak dalam gambar raja itu bahawa ada satu lapisan ozon pada bumi, di mana cahaya matahari yang ada sinar ultra ungu UVA-BC yang kamu telah didedarkan ketika apa itu panggil? Webinar minggu lepas. Ya, SPM kamu tidak perlulah sebut sinar ultra ungu A, sinar ultra ungu B dan sinar ultra ungu C. Tak perlu. Tapi yang penting kamu nampak dalam gambar raja ini bahawa lapisan ozon ini berfungsi untuk macam mana kata menapiskan sebahagian daripada sinar ultra ungu lah. Kita pun tak nak cerita banyak. Jadi soalan kita tanya, terangkan pembentukan penipisan lapisan ozon ataupun fenomena penipisan lapisan ozon. Ya, buku teks yang pada KBSM senior kamu pun tidak cukup. Lebih kita ini bahagian lebih ada pada buku rujukan di pasaran ataupun kamu boleh jumpa pada internet. Jadi cikgu nak bagi jawapan yang standard yang ada dan pada masa sama kira melengkapkan bahagian yang kurang dalam buku teks tersebut. Okey. Lepas itu A2 pula dia minta kita bincangkan kesan-kesan dan cadangkan cara-cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ialah penipisan lapisan ozon. So what? Jadi apa kesan kita? Jadi kita sekarang nak jawab ya. Sekarang terima kasih kepada mereka yang hadir. Cikgu pun tak nak buang masa. Okey, terima kasih kepada 12 orang yang telah hantar. Okey. Jadi kita mulakan. Macam mana pembentukan penipisan lapisan ozon? Hampir semua murid menghantar jawapan. Cikgu tunjukkan contoh ya. Jelaskan. Jelaskan suara cikgu. Ada siapa yang tak dengar? Fatin, boleh dengar suara cikgu dengan jelas tak? Boleh ya? Jelas ya? Terima kasih Nadia. Okey. Jadi hampir semua orang yang hantar, cikgu bukan nak memalukan ya. Kalau anda tengok kan, cikgu bukan buan juga. Okey, cikgu sayang buan sangat. Google Doc ni. Okey. Anda memberikan jawapan dalam bentuk satu peringgan. Cikgu ulang kan. Contoh, kamu bagi satu peringgan. Satu penuh. Bukan seorang je, ramai. Cikgu pun rata-rata tengok, jadi cikgu buka macam koksiang pun. Bagi satu jawapan yang penuh. Jadi cikgu sekali lagi menegaskan ya. Tengok, ni satu. Ada 3 ayat. Maksudnya ada 3 poin kat sini. Jadi cikgu perlu menegaskan sekali lagi ya. Ya, kalau anda ada panggil apa ya? Anda ada kebiasaan untuk menulis esei dalam peringgan terus, khususnya untuk soalan yang berkait dengan sains, fakta sains, kalau boleh cuba elakkan, cuba. Okey. Kalau kamu ada 3 isi, andai kata kamu ada 3 isi, pecahkan dia kepada 3 peringgan. Ya, tahu 3 ayat itu betul dah. Buatkan dalam 3 peringgan. Cikgu, kalau ayat saya pendek macam mana? Buatlah dalam bentuk pendek pun. Sekarang kita buat Google Meet. Cikgu tak boleh tunjuk contoh soalan, contoh skrip jawapan calon yang SPM yang lain. Tapi yang penting, yang cara yang betul, kalau boleh, tuliskan dalam bentuk peringgan. Supaya anda menandakan keyakinan dan itulah poin yang perlu diberikan markah. Contoh. Okey, cikgu nak tulis pada skrin sekarang lah. Okey. Peringgan pertama ataupun poin yang pertama. Macam mana pembentukan penipisan lapisan ozon? Fenomena penipisan lapisan ozon. Sebelum kita terangkan lebih, anda perlu tahu bahawa ozon itu sebenarnya ialah molekul oksigen, tapi dia bukan O2.
Dia O3. Okey, kongsi 3 oksigen atom atau atom oksigen menjadi satu molekul. Jadi pentingnya untuk dia menapis sinar ultraviolet. Jadi macam mana dia boleh nipis? Pertama, kau perlu tahu apakah sumber yang menyebabkan O3 itu dia pecah ataupun mengurai sendiri. Jadi, cikgu perkenalkan semua dah tahu CFC. Okey. Kalau English fluorocarbon. Di M, CH tu tukar per K je. Okey. Fluorocarbon. Jadi, chlorofluorocarbon boleh dijumpa kat mana? CFC ni adalah punca utama. Yang dijumpai dalam apa? Jumpai di dalam penghawa dingin. Cikgu, selain daripada CFC ni, daripada penghawa dingin, apa lagi yang boleh menyumbang kepada pembebasan CFC ni? Jadi, kita juga boleh sebut seperti ataupun di dalam produk aerosol. Okey, CFC yang dijumpai di dalam penghawa dingin ataupun produk aerosol. Apa itu produk aerosol, cikgu? Produk aerosol itu rujuk kepada bekas seperti spray untuk pelbagai guna, seperti spray untuk ubat nyamuk dan juga spray untuk macam-macam ubat lah. Jadi produk aerosol ni macam mana? Dia akan, yang penting ini adalah poin pertama yang dijumpa di dalam penghawa dingin dan produk aerosol, sebab dia adalah tergantung. Jadi kita dah lengkapkan ayat ini. Dia akan pergi ke mana? Akan naik ke mana? Naik ke mana? Kalau anda ingat, di manakah kita menemui lapisan ozon tersebut? Ke stratosfera. Okey? Ketika dilepaskan ke udara. Di sini ada 2 poin yang penting. Pertama, kita nak nyatakan dijumpa di dalam penghawa dingin. Okey? CFC itu adalah poin yang penting, ya betul. Tapi biasanya calon gagal menyatakan dia dijumpa ataupun dilepaskan dari mana. Okey, dilepaskan dari mana? Sekali lagi, penghawa dingin dan produk aerosol. Lepas tu poin kedua di sini, naik ke stratosfera, lapisan stratosfera. Cikgu, kalau saya tulis lapisan ozon itu macam mana? Lapisan ozon itu sudah disebut dalam soalan. Sudah disebut. Jadi, poin itu biasanya kalau ada apa-apa istilah yang berulang diguna dari soalan, harus diingatkan tidak ada markah. Maksudnya ketika anda membuat esei, walaupun poin itu, ya, saya tahu lapisan ozon itu poin. Tapi disebabkan soalan sudah ada sebut benda lapisan ozon itu, jadi poin itu walaupun wajib ditulis, kamu perlu gantikan dengan istilah lain. Boleh faham ke tak? Saya juga takut ni sebab juga tak nampak muka kamu semua ni. Anis, Amirah, boleh faham tak Anis? Comeng, boleh faham tak? Atau boleh ya. Okey. Sorry ya, Cikgu hanya nak tahu je. Sebab Cikgu sekarang tengah takut ni. Oh, Anis, Amirah tiba-tiba dia keluar. Janganlah keluar, jangan merajuk ya. Jadi ini di sini ada point ya. Jadi dia akan naik ke stratosfera. Di stratosfera ini yang dia akan ada lapisan ozon. Jadi Cikgu, chlorofluorocarbon ini boleh tak saya tulis CFC? Setakat sekarang masih boleh. Kalau anda nak tulis dalam BM pun boleh. Chlorofluorocarbon pun boleh je. Dia benda sama je pun. Okey? Jadi apakah poin kedua? Cikgu, sambunglah. Tidak. Kita akan pergi ke peringkat kedua. Kan nampak lebih kemas. Ini adalah jawapan yang kita harus jumpa di dalam SPM. Haruslah supaya nampak kemas. Jadi, macam mana kita punya CFC akan menyebabkan ozon, O3 itu pecah. Jadi, ikatan kimia dalam CFC akan dipecahkan. Okey? Oleh sinar ultraviolet. Buat ozon ke? Sabar. Kita nak cakap CFC itu macam mana dia memberi impak kepada lapisan ozon. Jadi CFC ini akan dipecahkan oleh sinar ultraviolet dari mana? Daripada matahari. Okey? Untuk melepaskan apa? Okey, melepaskan. Di sini saya nampak jawapan murid-murid. Satu, banyak yang tu atom klorin.
atom klorin diterima. Atom klorin diterima. Tapi jawapan yang sebenarnya lebih bagus adalah radikal. Radikal. Cikgu, apa itu radikal? Okey, kalau anda tengok dalam BI ya, English ya, radical, CAL. Dia rujuk kepada sesuatu yang tak stabil dan sangat aktif untuk mengambil tindakan. Okey, sangat aktif untuk mengambil tindakan. Kenapa? Kalau anda belajar kimia, okey, cikgu nak tanya belajar kimia. Irfan ada? Irfan, tidur ke Irfan? Okey, tidur dah ni. Berapakah elektron valence untuk klorin, untuk atom klorin? Berapa elektron valence untuk atom klorin? Siapa boleh jawab selain daripada cukup terbiasa jumpa ni. Winnie yang ada. Winnie. Irfan tak jawab, Winnie pun tak jawab. Siapa nak jawab? Okeylah, saya juga tanya. Cihin lah, juga tanya Cihin. Harap ada respon jugalah. Rasanya elektron valence untuk klorin berapa? 7 kan? Jadi kita sedia maklum bahawa elektron valence yang stabil adalah oktet ataupun duplet. Oktet maksudnya 8 kan? Jadi kita tahu valence elektron untuk atom klorin sekarang adalah dia stabil. Jadi dia akan sentiasa fikirkan jalan untuk dia jadi stabil. Kalau dia tak membentuk molekul klorin, kalau dia tak bentuk molekul klorin ataupun molekul klorofluorokarbon, dia dipecahkan ataupun diasingkan jadi satu atom saja, jadi dia akan fikirkan jalan untuk menjadi stabil. Jadi apa dia buat sekarang? Okey, jadi pertama, CFC akan dipecahkan oleh sinar ultraviolet, okey, daripada matahari untuk melepaskan atom ataupun radikal klorin. Cikgu, boleh ingat, ada cara ingatkan dia dengan pendek? Ada. Nanti juga akan bagikan tindak balas kimia dalam persamaan kimia, itu pun terima. Jadi sekarang apa yang akan berlaku adalah, okey, radikal ataupun atom klorin, okey, akan buat apa? Akan bertindak balas dengan apa? Dengan ozon ataupun kita panggil O3. Okey, O3 untuk menghasilkan klorin monoksida dan molekul oksigen. Cikgu susah nak ingat lah. Okey. Cikgu nak bagi teruslah persamaan kimia itu. Maksudnya dia sekarang adalah CFC ini akan dipecahkan arrow untuk menghasilkan klorin atom. Ini biasa cikgu tulis masa pergi seminar, cakap lah macam ni. Dah menjadi satu panggil apa ya? Kebiasaan ya. Jadi macam ni. Bukan. Dia sepatutnya ada satu O lagi. Sekejap ya, sabar ya. Simbol. Kalau rasa boring sila bagi tahu ya. Cikgu tak tahu apa respon daripada kamu semua ya. I need respond from you. Yising boleh Yising? Boleh. Boleh ya. Saya takut ni sebenarnya. Kenapa ya? Aku nak letakkan satu titik yang menengah kat tengah. Jangan sabar. Dia ada satu. Okey lah, supaya anda boleh nampak. Okey. Ya. Mana benda ni? Sekejap ya. Dah lama je aku lupa lah titik dia tu. Titik kat tengah. Macam ni lah. Okey. Inilah klorin atom. Okey. Yang dia nak bagi tahu dia perlukan lagi satu elektron. Tapi kalau anda tulis macam ni pun terima. Okey. Tapi di tengah-tengah ini kalau kamu nak buatkan apa panggil itu? Persamaan kimia, kamu perlu tulis UV. Di arrow itu. Harus ada UV. Harus. Okey. Kalau tak ada, dia dikira salah. UV. Okey. Yang penting ingat yang ini. Lepas itu, apa lagi? Apa lagi? Yang ini pula Cl akan bertindak balas dengan O3 untuk membentuk
ClO dengan O2. Jadi cikgu, baru satu je. Kalau CFC satu molekul hasil satu chlorine atom, okey je, tak ada masalah. Itu bukan point yang penting. Point yang penting kalau kamu tengok balik jawapan kamu, ada ke tak kamu menyatakan tindak balas berantai. Tindak balas berantai. Okey. Jadi apa tindak balas berantai? Jadi apabila dia tak habis di situ. Apabila klorin monoksida, okey, bergabung dengan satu atom oksigen. Jadi apa berlaku? Jadi apa yang berlaku? Kita terangkan balik. Apabila klorin monoksida bergabung dengan satu atom oksigen, apa yang akan berlaku seterusnya? Kalau kita teruskan lagi, okey, satu molekul, satu oksigen, molekul dan satu radikal klorin akan dihasilkan semula. Ini penting. Dihasilkan semula. Murid-murid yang saya hormati ya. Maksud dia, sekarang isu dia adalah, okey, kalau ClO ini berjumpa dengan lagi satu oksigen atom, dia akan pecah menjadi klorin radikal semula dan oksigen itu akan menjadi oksigen gas. Okey. ClO ini boleh pecah semula dan bentuk balik klorin atom yang aktif. Itu pasal panggil radical klorin. Dia boleh bertindak balas tanpa henti. Dia boleh bertindak berulang-ulang. Jadi satu tindak balas, kita panggil sekarang poin ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poin ke 6. Satu tindak balas berantai. Okey. Di mana setiap atom klorin akan memecahkan antara 10,000 hingga 100,000 molekul ozon. Klorin. Memecahkan, yang penting dia punya tindak balas berantai. Setiap atom klorin akan memecahkan antara 100,000 hingga 10,000 hingga 100,000. Ya, 10,000 hingga 100,000. Kita pernah tak nak tadi salah faham. Jadi satu atom klorin boleh pecahkan sampai 100,000 molekul ozon. Okey, jadi benda ini boleh menyebabkan apa sekali lagi? Penipisan lapisan ozon. Jadi macam mana kita tuliskan last tadi? Penipisan lapisan ozon tak ada masalah sebab benda utama je berlaku ketika kadar molekul ozon pecah ataupun dipecahkan lebih pantas daripada pembentukannya. Dia pecah tak apa, tapi sekarang dia pecah pada kadar yang lebih cepat. Cikgu, saya dapat pecah apa lagi yang saya boleh guna? Diuraikan pun diterima, diuraikan. Okey, jadi siapa ada soalan? Murid-murid, siapa ada soalan? Hello, okey ke tak? Ya, ikut dah, jelas ya? Jadi ini adalah cara kita menulis esei. 1 poin, 1 ayat. Okey, 1 poin, 1 ayat. Dan harus diingatkan, cikgu, kalau satu ayat saya menyatakan 2 poin, 2 isilah. Satu isi saya tulis salah, satu isi saya nyata betul. Cikgu ulang dalam satu ayat,
kamu tulis lebih dari 1 point lah. Sebab kamu suka rojakkan, letakkan semua. Ingat akan dapat point yang ekstra. Dengar ya. Kalau 2 point, 1 point betul, 1 point salah. Kalau point yang salah itu adalah kait dengan point yang pertama. Jadi kamu akan dapat kosong markah. Itu yang sepatutnya berlaku. Kita panggil wrong cancel right. Itu yang sepatutnya berlaku. Okey? Dan memang kita petanda SPM sepatutnya akan buat macam itu, pemeriksa SPM. Okey? Jadi benda itu sekali lagi, kalau kamu ada 3 point, selalunya digalakkan supaya tuliskan dalam 3 ayat yang berbeza kalau boleh. Kalau macam point yang pertama tadi itu, Siku rasa tak sedap lah kalau point dia pecahkan. Tapi kalau nak tulis sekali, pastikan dia benda yang betul. Okey? Boleh faham ya? Kita pergi ke point yang kedua. Bukan point yang kedua. Soalannya A2 itu, apakah kesan-kesan dia kepada manusia? Okey, UV sinar ultra ungu itu sampai ke bumi. Jadi, apa yang saya patut takut? Apakah cara-cara untuk mengatasinya, betul? Jadi, kita pun tanyalah. Berapa peringgan yang perlu ditulis secara am? Jawapan dia 2. Satu adalah kesannya, satu adalah untuk langkahnya. Tapi, kalau dalam peringgan kesan itu ada 3-4 poin, pecahkan dia menjadi 4 ke peringgan. Tak ada salah. Jadi apa kesan dia? Okey, dengan penipisan lapisan ozon, apa yang akan berlaku? Lebih lapisan ultra ungu pula, sorry ya, lapisan ozon. Lebih sinar ultra ungu, okey, akan sampai ke permukaan bumi. Dia akan sampai ke permukaan bumi. Jadi, apa yang akan berlaku? Dia akan meningkatkan suhu panggil apa? Suhu persekitaran bumi. Itu akan menyebabkan pemanasan global. Jadi, itu tak apa, itu bukannya poin yang paling penting untuk penipisan lapisan ozon. Sebab pemanasan global punya isi, dia lebih kepada kesan rumah hijau. Jadi, kita punya point sekarang ada lebih kepada, jadi apa akan berlaku kalau lebih sinar ultra ungu sampai ke permukaan bumi? Okay, tengok balik jawapan kamu. Jadi, sinar ultra ungu yang berlebihan, kalau sikit tak apa, dia akan membinakan vitamin B untuk badan kita. Tapi sekarang yang berlebihan akan melemahkan sistem keimunan badan. Badan kamu akan kurang menghasilkan sel darah putih. Okey? Akan melemahkan sistem keimunan badan. Apa lagi akan berlaku? Kalau kamu dah sebut sinar ultra ungu yang berlebihan, ikut. Kalau saya nak point yang keempat, peringat, boleh tak saya tulis semula? Tulis je. Sinar ultra ungu yang berlebihan juga akan meningkatkan bilangan pesakit. Okey, pesakit jadi pesakit apa? Yang menghidapi kanser kulit dan juga katarak. Jadi apa itu katarak? Google sendiri katarak, mata itu ada selaput tambahan menjadikan dia buta. Jadi perlu buat pembedahan untuk keluarkan selaput putih itu. Jadi apa lagi? Okey. Sinar ultra ungu yang berlebihan juga akan membunuh mikroorganisma. Dan ini benda fitoplankton. Okey, dalam lautan. Jadi ini akan justru memusnahkan ataupun merosakkan rantai makanan. Okey, merosakkan rantai makanan ataupun menjejaskan pun terima. Kalau SPM menjejaskan pun terima ni, bukan mempengaruhi, tidak. Mempengaruhi tidak diterima. Kita nak negatifnya, merosakkan, menyerantai makanan di lautan.
Dia point yang sama ni. Okey. Kamu juga boleh menyatakan kadar fotosintesis berkurang lah kalau kamu nak tulis yang itu. Okey. Dan juga point yang tambahan kat sini adalah sinar ultra ungu yang berlebihan akan merosakkan, bukan merosakkan, nak berkata merosakkan jugalah telur untuk amfibia. Ini adalah jawapan yang standard kita jumpa di dalam soalan trial. Siapa yang tertulis di situ sinar ultra ungu berlebihan akan mengurangkan kadar fotosintesis. Ini pun terima fotosintesis tumbuh-tumbuhan. Jadi cikgu, kadar fotosintesis tumbuh-tumbuhan pun adalah satu kesan yang negatif. Perlu kita nyatakan ke murid-murid sekalian, nasi ataupun beras ke buah-buahan semua adalah hasil daripada pokok. Kalau fotosintesis kadarnya terjejas, maka buah-buahan ke apa-apa yang dihasilkan pun akan jadi kurang. Jadi ini adalah kesan. Jadi peringkat yang seterusnya mengenai langkah-langkah. Jadi apa langkah-langkah kita boleh buat? Okey, antara langkah untuk nak tengok soalan juga. Cara-cara untuk menyelesaikan masalah ialah cara untuk menyelesaikan fenomena penipisan lapisan ozon ialah mengurangkan penggunaan produk yang membebaskan CFC. Mengurangkan. Ingatkan jawapan 3R itu, reduce, reuse dan recycle, tapi sekarang mengurangkan. Selain daripada mengurangkan apa lagi? Okey. Point yang kedua, selain itu kita boleh menggantikan produk yang menghasilkan CFC dengan produk ataupun dengan HCFC. Ini yang kerja kamu perlu menggantikan dengan ini, menggantikan dengan HCFC. Ini kerja kamu perlu buat. Cikgu, apakah nama penuh ni? Sabar ya. Jadi kita fikirkan macam mana kita nak gantikan dengan HCFC. Jadi itu harap tak ditanyakan dalam soalan dalam SPM nanti. Okey. Kita juga boleh menggunakan, kita juga boleh mencadangkan, menyelesaikan, kita boleh, kita juga boleh menggunakan kertas, kita panggil apa, kertas pembalut dengan untuk menggantikan kotak polistirena. Ini adalah jawapan standard kita ada. Okey. Dan last sekali itu, cikgu pun tak tahu macam mana cakap. Boleh terima ke tak ini. Tapi kalau ikut, ada satu kita panggil frozen ozone ball. Frozen ozone ball. Maksudnya kita, ini cikgu pun tengah nak siasat dulu. Ada ke tak dia diterima lagi. Sebab maksud dia kita menembak bola ozon untuk menampal lapisan ozon yang nipis ataupun yang turun menjadi nipis. Kita tembakkan bola ozon ke atas supaya dia menampalkan lubang yang ada. Okey? Jadi cikgu akan siasat itu dulu. Jadi sehingga sekarang siapa ada soalan? Saya tahu agak boring tapi yang penting sekarang kamu nampak tak? Penulisan dia adalah lebih kepada peringgan ke peringgan, point ke point. Alia, boleh ya Alia? Alia Najiha. Shihui, boleh Shihui? Boleh. Boleh ya? Okey, jadi cikgu sambung ya untuk soalan yang seterusnya. Sorry ya. Okey, jadi cikgu sambung dulu. Okey, jadi cikgu pun tengok dah. Ada yang cikgu dah hantar kat sini. Baik. Okey. Okey, jadi yang penting
nampak kesan daripada cangkosiang ini lebih kurang sama, bagus tak, betul tak? Okey. Hanya yang depan ini yang menjadi isu dia. Isu depan kebanyakan orang yang hantar jawapan dia tidak tidak mencukupi. Okey, harap anda boleh jawab dengan lebih bagus. Okey, yang dah hantar tak apa. Cikgu tanda je. Okey. Rasanya kena buat semula ke tidak? Tak perlu. Dah hantar cikgu bagi 20 markah terus. Oops. Saja je. Okey, soalan tak? Ya, ada. Tak ada, kita sambung ya. Sorry ya. Jadi kita sambung. Okey, kita sambung sekarang. Okey, soalan yang seterusnya ialah, ini pun ada sebahagian daripada bab anda. Okey, harus diingatkan ya. Buku teks anda ada upgrade tau dari segi 3R kepada 5R. Cikgu ulang ya. 3R kepada 5R. Jadi, siasat dulu, pergi belajar dulu apa itu 5R. Soalan SPM sebelum ini ada keluar soalan 3R. Okey, itu nanti kuis kedua je kita akan bincang. Tapi kita sambung dulu. B1, terangkan kepentingan penggunaan kawalan biologi. Okey. Kepentingan penggunaan kawalan biologi di mana ada lebih baik daripada penggunaan racun serangga. Okey, murid-murid sekalian, kita tahu racun serangga ini racun kan? Okey. Dia boleh membunuh organisma lain selain daripada perosak-perosak yang kita nak bunuh. Malahan kalau dia terlarut oleh air hujan masuk ke dalam tanah, dia akan mengalir ke dalam sungai ataupun mengalir ke dalam sumber air kita minum balik. Jadi tak bagus lah. Setuju ke tidak semua? Setuju ke tak? Seorang respon pun tak apa, seorang. Naki atau apa? Nakiator, Aileen pun tak jawab lagi. Okey ke tak? Siapa lain? Irfan jawab ke tak? Irfan sayang. Okey. Ya, cikgu tanya, setuju ke tidak kalau kita gunakan racun serangga, dia akan memberikan kesan lain yang tidak diingini seperti membunuh organisma selain daripada perosak yang ada. Setuju ke tak? Setuju. Okey, jadi kita pun belajar rantai makanan. Saya tahu semua orang cakap, rantai makanan kenapa nak belajar? Saya tahu tak? Contohnya lembu dimakan oleh harimau ataupun rumput dimakan lembu dimakan harimau dimakan oleh manusia, contohlah. Kenapa kita nak belajar rantai makanan? Dari situ kita tahu apakah hubungan antara mangsa-pemangsa. Okey, mangsa-pemangsa. Jadi mangsa-pemangsa ini rujuk kepada apa? Secara semula jadi, semua organisma yang hidup di bumi ini ada satu organisma lain yang akan makan mereka ataupun akan makan mereka untuk mendapatkan sama ada nutrien ke ataupun tenaga daripada mereka. Jadi dari segi kita belajar rantai makanan itu, kita sebenarnya belajar hubungan mangsa-pemangsa juga di situ. Dari situ kita tahu, okey, andai kata kita nak hapuskan perosak seperti belalang. Kita nampaklah kita ada burung yang khas untuk makan belalang. Jadi daripada kita letakkan racun serangga pada pokok, baik kita bela burung tersebut untuk makan pada dia. Jadi kita jimat, tak menggunakan racun serangga, selamat. Ada kes juga yang berlaku di Malaysia. Ini yang sentiasa kamu jawab ketika tingkatan 1 hingga 3. Juga lupa bab keberapa dah. Contoh, ladang kelapa sawit. Ada masalah tikus. Tikus yang makan buah sawit. Jadi kalau kita nak letakkan racun untuk bunuh tikus, racun itu selepas hujan akan larut ke dalam tanah. Juga ulang, racun itu selepas hujan akan larut dengan air hujan masuk ke dalam tanah. Bayangkan racun itu ada ke tak akan memberikan kesan kepada pokok satu. Pada masa yang sama, racun itu mengalir ke dalam air sungai, bawalah ke sumber air kita minum.
adakah tak dia akan memberikan kesan kepada kesihatan orang yang tempatan yang mengambil air tersebut. Itu pun adalah itu benda yang kita perlu fikirkan sebab biologi satu cabangan dia adalah saintis untuk menjaga persekitaran. Saintis untuk menjaga persekitaran, iaitu senior kamu yang tengah belajar di Universiti Melaya. Faham ke tak semua? Jadi kita pun fikir, oh, okey, macam mana? Saya tahulah kalau Cik cakap, cikgu boleh tak tu? Jangan bebel. Saya nak jawapan saja, saya tahu. Tapi kita perlu faham dulu konsep kawalan biologi. Nanti cikgu akan sebut melalui buku teks juga. Ini ada pentingan definisi dan aplikasi dia. Sebab sekarang dia lebih kepada kepentingan saja. Poin yang lepas tu, soalan yang B2 pula, jelaskan cara-cara untuk meningkatkan persekitaran demi kemandirian manusia. Jadi macam mana? Kita pun tak nak buang masa sekarang, kita terus pergi ke jawapannya. Murid-murid yang saya hormati sekalian. Okay. Jadi sekarang kita nak tuliskan jawapan dia sekarang. Okay. Jadi macam mana kita nak tulis? Seperti yang kita tengok daripada jawapan kawan-kawan kita. Jawapan kawan-kawan kamu sekali lagi, semua adalah satu peringgan. Kalau boleh, elakkan. Kalau boleh, cuba elakkan. Okey, jadi sekarang kita nak tuliskan jawapan dia sekarang. Yang penting sekarang kita perlu memberikan definisi kepada kawalan biologi. Kawalan biologi. Jadi kawalan biologi rujuk kepada apa? Ialah satu kaedah untuk mengawal perosak. Mengawal bilangan sebenarnya, bukan bilangan perosak. Dengan menggunakan hubungan mangsa-pemangsa ataupun terus kata menggunakan pemangsa pun boleh. Pemangsa. Ataupun menggunakan parasit dan atau apa-apa mekanisme semula jadi. Kalau kamu nak kata pemangsa ini, kamu nak nyatakan hubungan mangsa-pemangsa. Ini adalah jawapan yang sebenarnya standard je lah, betul. Ataupun kalau kamu nak kata parasit, menggunakan parasit, kamu nak menggunakan hubungan parasitisme. Hubungan. Apa itu parasitisme dan juga parasit? Parasit itu adalah kata nama untuk organisma yang mengambil ataupun mengambil nutrien daripada organisma lain tanpa keizinan. Ya. Hubungan lain. Nanti kita akan sebut balik ketika kita belajar bab yang sebelum itu, biodiversity. Sepatutnya kita sentuh yang itu dulu. Tapi cikgu tak nak buang masa. Yang penting cikgu nak sebut yang ini dulu. Sebab yang lebih banyak konsep kepada ini. Kawalan biologi banyak menggunakan konsep hubungan mangsa-pemangsa. Parasit ini jarang sebab parasit ini agak berisiko. Okey, bayangkan kalau kita letakkan bakteria yang boleh membunuh, contohnya kita saintis menghasilkan bakteria ataupun virus yang boleh membunuh nyamuk. Jadi kita lepaskan ke alam semula jadi. Adakah tak bakteria ke virus itu akan pergi menyerang organisma lain? Dia akan jadi satu tanda soal di situ. Benda itu adalah tak pasti. Okey, kita tak boleh cakap sepenuhnya bergantung padanya. Dan mekanisme semula jadi, dia akan gunakan benda-benda lain seperti faktor angin ke, faktor abiotik yang lain. Kita pun tak nak cerita yang itu dulu. Jadi, kenapa kita nak gunakan mangsa-pemangsa itu? Jadi, kita tahu pemangsa tidak akan menyerang ataupun tidak akan memakan organisma yang lain, okey, selain kecuali perosak yang tertentu. Okey, dia hanya akan fokus pada organisma ataupun perosak itu je. Okey, lepas tu kita pergi yang point kedua. Pemangsa juga tidak akan membawa apa-apa penyakit terjangkit
kepada tumbuhan atau ataupun haiwan yang lain. Selamat, dia lebih selamat. Okey? Sekejap cikgu pun takut ni sebenarnya. Boring ke ni? Winnie, Anita yang ada? Ada. Ada ya, tadi tak jawab. Cikgu takut tau awal-awal itu. Tadi buat apa tu? Ada. Tak tahu. Itu swing loh, baru bangun kan ni. Tak saja. Okey, tak apa. Teruskan ya. Jadi, kita teruskan sekarang. Okey. Cikgu tengah cuba ingat balik jawapan yang ada tau. Sebab jawapan dalam otak cikgu ni, dalam bahasa Inggeris sebenarnya. Susah nak translate semua ni. Jadi yang penting sekarang, kita cuba dan belajar kepada sesiapa yang mungkin kali pertama terdedah untuk tulis esei biologi. Jadi, cikgu dah tunjukkan cara dia. Sepatutnya cikgu nak bukakan kamera, tunjukkan cikgu tak menipu ni. Masa turut type kat depan ni. Tapi yang penting, ada rumah, ada orang. Jadi tak sesuai lah. Jadi, kamu boleh nampak. Lain kali kalau tulis esei, satu ayat, satu peringgan ataupun satu poin, satu peringgan. Sangkong siang, boleh faham kan? Boleh ya? Ya, mesti kan? boleh. Tahu, sebab saya ambil masuk untuk bahagian ni. Saya tak nak nanti kamu semua tulis dalam satu peringgan, nanti kamu ingat penanda ketat ataupun pemeriksa SPM itu akan mata buta, bagikan kamu poin yang lebih. Tak, dia akan bagi poin yang lebih rendah je sebab mungkin terlepas pandang je ada. Okey, jadi seterusnya, contoh. Apakah contoh kawalan biologi? Okey, adalah penggunaan burung hantu untuk mengawal populasi tikus di dalam ladang pokok sawit. Okey, di sini kamu boleh juga memberikan apa-apa contoh yang sesuai. Tak ada masalah. Ini adalah contoh yang am. Tapi kalau kamu tahu ada apa-apa contoh selain daripada ini, cikgu, dalam SPM skema itu tak tulis ke? Tak. Skema itu dia akan tulis macam ni. Kalau kamu bagi secontoh yang kita guru baca macam logik, kita akan Google. Jangan takut, kita akan cari buku dan kita akan Google. Okey? Yang penting, yang ini adalah yang umum yang anda perlu tahu. Okey? Jadi ada apa lagi? Kita dah cakap kebaikan untuk kawalan biologi. Jadi kalau kita gunakan racun serangga, apakah kesan negatif dia? Jadi macam mana? Kesan, antara kesan kan? Dia nyatakan kesan kan? Sorry ya, dia lupa soalan dia. Okey, daripada penggunaan racun serangga kan? Jadi lebih baik. Kamu tengok soalan lebih baik. Jadi kita dah cakap yang kawalan biologi itu baik dari segi apa? Kita boleh sekarang tembak. Bukan tembak, silap. Boleh jelaskan penggunaan racun serangga. Apakah dia punya kesan negatif? Okey, jadi penggunaan racun serangga adalah tidak tertentu. Adalah tidak tertentu terhadap apa-apa organisma. Okey, selain daripada haiwan ataupun perosak. Selain daripada perosak. Okey, perosak ini adalah seperti istilah sekali lagi mungkin anda tak tahu. Perosak ini boleh rujuk kepada sama ada haiwan ataupun serangga. Okey, dan okey, apa-apa yang sedemikiannya. Kalau kamu nak kata serangga perosak, dia rujuk kepada serangga lah. Jadi yang penting, penggunaan racun serangga adalah tidak tertentu terhadap apa-apa organisma selain daripada perosak. Okey, boleh racun serangga boleh membunuh organisma selain perosak. Itu pun kamu boleh tulis. Okey, jadi poin yang seterusnya apa? Kesan racun serangga adalah jangka panjang dan akan tertinggal di dalam
persekitaran tersebut untuk tempoh yang panjang. Sorry ya, cikgu type pun lambat kat sini. Perosak juga, kalau dengan penggunaan racun serangga, perosak juga berkemampuan perosak untuk membina, okey, untuk membina rintangan, okey, rintangan. Maksudnya dia boleh menahan racun yang digunakan. Kalau kita menggunakan racun serangga untuk tempoh yang panjang, perosak itu mampu sekarang tahan kepada racun itu dan tak mati. Okey, maka dia akan menyebabkan satu macam mana kata ya? Maka satu kuantiti yang banyak, okey, daripada racun, maka kuantiti yang banyak, saya satu lah. Kuantiti yang banyak daripada racun serangga ataupun tak ada daripada lah. Kita nak fikirkan bahasanya saja. Racun serangga perlu digunakan untuk menghasilkan kesan yang sama. Okey. Jadi ini adalah jawapan yang kita boleh terima dan juga kalau kita guna ini jawapan yang umum juga, penggunaan racun serangga akan menggunakan kos yang tinggi. Okey. Dan juga penggunaan racun serangga boleh mencemarkan alam sekitar. Okey, boleh mencemarkan alam sekitar ataupun kamu boleh kata persekitaran pun terima. Ini adalah jawapan yang umum lah yang cikgu boleh kongsikan dengan anda semua. Kalau kamu ada jawapan yang selebihnya dapat daripada buku rujukan, selagi dia adalah logik, sebenarnya terima. Jangan risau, tulis je. Yang penting sekarang kita belajar macam mana tuliskan esei. Okey, kita pun tulis dalam bentuk yang ringkas, berperingkat dan nampak point ke point yang seterusnya. Yang B2 pula, jelaskan cara-cara untuk meningkatkan, bukan sebenarnya meningkatkan, untuk memperbaikikan. Dia silap tau, ni BM ni teruk lah, BM ni. Untuk memperbaiki ataupun meningkatkan persekitaran lah demi kemandirian manusia. Jadi apa yang kita perlu buat untuk meningkatkan kemandirian manusia? Ini cikgu nak hold terdahulu sebab kita akan sebut kepada dua isu sekarang yang cikgu belum lagi ajar kamu. Pemuliharaan. Okey? Dan dalam buku teks kamu dia ada ketiga, pemulihan. Okey, cikgu ingat lagi. Ada tiga perkara. Pemulihan. Okey, English kalau anda tengok, cikgu dah tulis pada skrin sekarang ya. Pemeliharaan, conservation. Okey. Preservation. Pemeliharaan, conservation. Kalau tak silap. Okey, pemulihan, recover kalau tak silap. Okey. Jadi, apakah beza perkara ini? Okey, ini akan disebutkan nanti pada kelas yang akan datang. Tapi sekarang cikgu nak pergi pada soalan yang kuis kedua . Kalau anda belum sempat lagi nak tengok, cikgu buka pada sekarang pada skrin murid-murid sekalian. Cikgu baru bagi kuis yang kedua ini. Okey, Buwen dah hantar. Saya tak tahu apa yang dia telah buat lah. Yang penting ni. Okey. Jangan risau, cikgu akan sebutkan mengikut buku teks juga. Tapi yang penting sekarang, apakah contoh soalan SPM yang akan tanya? Murid-murid, kalau anda tengok pada gambar raja ini ataupun soalan ini, cikgu pun dah buka kuis yang kedua ini . Cikgu dah bagi . Okey, ini adalah contoh soalan SPM betul . Raja satu menunjukkan satu lokasi eco pelancongan. Kenapa cikgu nak sebut benda macam ni? Murid-murid,
memandangkan masa ada lagi sekarang, cikgu nak terangkan untuk soalan ini. Harus diingatkan, jangan hafal skema jawapan saja. Kenapa ya? Biasanya bab ini, skema jawapan yang ada dalam buku ataupun dalam soalan percubaan, macam tadi cikgu buat untuk yang penipisan lapisan ozon. Ya, kesan rumah hijau, eutrofikasi, benda lebih kurang sama je. Tapi SPM jarang tanya soalan macam tu, direct forward, jarang. Dia boleh tanya mengenai eco pelancongan. Cikgu, buku saya tak sebut eco pelancongan pun, dia tanya. Bincangkan kesan aktiviti eco pelancongan terhadap komuniti dan alam sekitar di kawasan itu. Jadi, mungkin anda akan terfikir, macam mana saya nak jawab soalan ini? Betul kan? Sebab buku tak ajar. Itu tak apa. Ini adalah soalan sekali lagi SPM 2000, kalau tak silap cikgu 2017 ke 2016. Okey, korang boleh cari balik. Soalan B pula, tengok. Berikut adalah pernyataan yang diberikan oleh pencinta alam sekitar. Okey, kita tidak boleh berterusan mencemarkan bumi tanpa menghadapi akibatnya, bla 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 bla. Berdasarkan pernyataan di atas, cadangkan bagaimana program 3R menggunakan semula dan mengitar semula sumber-sumber supaya boleh diamalkan dan mewujudkan suatu persekitaran hijau di sekolah. Tiba-tiba dia tanya buat di sekolah. Jadi murid-murid yang saya hormati sekalian, walaupun anda telah baca bab yang ke-10 kelestarian alam ini, cikgu berharap selain daripada fakta-fakta asas sains tu perlu hafal, betul. Tetapi jangan ikatkan diri anda untuk konsep yang anda telah hafal tau. Tidak juga. Kamu perlu bersifat terbuka dan bersedia untuk soalan kebat. Macam ni lah soalan kebat. Jadi, pertama, kita tengok A ni ya, 1A ni. Bincangkan kesan. Apakah kesan aktiviti tersebut? Kemungkinan banyak orang cakap, cikgu, saya tahu apa itu eco pelancongan. Maksudnya pelancong-pelancong datang, melawat hutan, melawat laut untuk ekosistem dia, melawat ekosistem dia. Maksudnya lebih macam melawat ke tempat-tempat hijau seperti di Langkawi. Jadi ramai orang akan tembak jawapan dia lebih kepada kesan buruk. Kesan buruk. Jadi saya nak tanya dulu. Buwen, ada Buwen? Akan tulis berapa kesan? Saya tengok jawapan kamu tadi. Ada berapa kesan? Yes. Alia Najah, apa soalan dia? Okey, kamu tengok. Saya baca kamu punya jawapan, kamu tulis kesan baik dan kesan buruk. Alia Najah, apa soalan dia? Alia? Tadi bukan angkat tangan. Soalan apa? Tadi kamu bukan angkat tangan je? Raise your hand. Oh, Okey, jadi Nadia Farisha. Kita perlu tulis kesan baik dia ke tidak. Kita perlu tulis kesan baik dia ke tidak. Bukan perlu kot dah. Jawapan dia, sebab dia tak nyatakan kesan baik ke buruk. Jadi tanya diri anda. Macam di Langkawi. Okey, kita pergi Langkawi, kita pergi melawat hutan, kita pergi melawat tempat panggil apa itu, air terjun. Kita pergi melawat laut dia, tengok panggil apa itu, tengok ikan, tengok hidupan akuatik semua. Ya, ada kebaikan ke tak? Cikgu, ada. Kebaikan apa? Mewujudkan peluang pekerjaan. Contoh. Yalah, Cihin sentiasa cakap, cikgu, orang yang belajar sains alam sekitar ni, apa kerja dia? Jadi antara dia adalah menjadi penjaga sains alam persekitaran ini, kerja di tempat macam ni. Ada kerja, nak ke tak nak kerja saja, isu dia. Jadi dia akan kerja. Mewujudkan peluang pekerjaan. Cikgu, ini biologi ke? Ya. Ini adalah antara jawapan yang kamu perlu jawab. Cikgu tulis dulu minggu depan cikgu akan sambung tau. Bukan minggu depan, Jumaat ini kita akan sambung. Jadi yang pertama, ya, ada kesan baik dan kesan buruk. Jadi eco pelancongan akan mewujudkan
peluang pekerjaan. Ini jawapan. Antara jawapan yang anda putih. Cikgu, biologi tak ajar pun. Murid-murid saya sekalian, saya dah cakap, sains ini, kita sekarang banyak isu. Antara isu dia adalah mengaitkan dengan dunia pekerjaan yang ada. Jadi, ekopelancongan adalah satu industri yang boleh mewujudkan peluang pekerjaan. Selain daripada itu, ekopelancongan juga boleh meningkatkan infrastruktur tempatan ataupun komuniti tersebut. Cikgu, apa maksud infrastruktur? Tengok Langkawi. Ada ferry, ada helikopter, ada lapangan kapal terbang untuk kapal terbang kecil. Khususnya pergi sana. Kalau tempat itu bukan ikut pelancongan, rasanya ada ke tak kapal terbang ke, ferry ke, ataupun apa-apa kenderaan untuk pergi ke tempat tersebut? Jawapan dia, tak ada. Jadi, cikgu akan menyeraikan jawapan-jawapan yang seterusnya, kesan baik juga untuk yang ini, sekali dengan kesan buruk kalau kita tidak menjaga persekitaran dengan mengembangkan pelancongan secara besar-besaran. Pada kelas yang seterusnya, kita juga akan bincang, kalau anda tengok kuis ini, soalan yang kedua. Jadi, apakah program 3R yang kita boleh buat kat sekolah? Jadi, cikgu sekarang, kamu tak akan jumpa jawapan dalam buku. Ini adalah benda yang pelik. Jadi, cikgu nak kamu fikirkan jawapan yang sesuai, kamu boleh buat seandainya ini adalah SPM soalan anda dan kamu tak ada pilihan. Tiga lagi essay itu memang tak boleh buat. Kalau ini adalah contoh ataupun pilihan terakhir anda, boleh ke tak boleh anda jawab. Jadi, siapa ada soalan sebelum cikgu tamatkan kelas hari ini? Kei-Chen? Kei-Chen, okey ke tak Kei-Chen? Okey. Ataupun cikgu hari ini buat dengan lambat. Izin, okey ke tak hari ini? Kalau cikgu buat lambat sangat, sila bagi komen sekarang. Kalau cikgu akan buat yang lebih cepat masa akan datang. Okey tak Izin? Ataupun tidur lah? Okey. Jonathan? Ya, cikgu. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh. You okey ke tak? You macam tengah selsema ni. Okey ke tak? Ada simptom-simptom dah ni? Tak tahu. Betul ni. Okey, nanti ya you stay back lepas ni kejap ya. Yang lain okey ya. Kalau tak ada apa-apa ini, cikgu akan tamatkan kelas sekarang. Tapi sebelum itu, minta izin bukakan kamera semua ya. Untuk cikgu ambilkan record kehadiran daripada nanti cakap cikgu saya datang tapi cikgu tak ambil gambar apa-apa kan. Okey. Sila bukakan kamera anda yang comel. Okey. Cikgu nak minta izin screenshot dalam 5 saat ni ya. 5, 4, 3, 2. Winnie tu buat apa tumpah dinding dia. Buan, Noning jangan berajo. Asyik tak nak buka. Okey, kita sekarang buka ya. 1, 2, 3. Okey. Thank you muka yang begitu siut. Okey. Itu je dia daripada cikgu dan minta maaf kalau cikgu menggunakan masa anda hari ini dengan cara yang maksudnya agak perlahan lah. Tapi yang penting cikgu nak anda ingatkan sekali lagi, last kali ini ya. Essay, kalau boleh 1 point, 1 ayat, 1 peringgan. Biar di asing-asing. Cikgu, boleh tak saya tulis point form? Titik, jawapan, titik itu buangkan je. Jangan tulis point. Point itu sebenarnya salah. Walaupun kita nak tulis dalam point form kita tahu, tapi point titik itu buangkan je. Peringgan, ayat penuh. Itu je cikgu nak ajar. Okey, jangan bagi point form, ayat yang tak lengkap, salah. Okey, ini akan rakam nanti cikgu akan share dalam YouTube. Cikgu tak malulah kalau kamu nak share kepada kawan-kawan kamu semua, tak ada masalah pun. Mereka akan rasa boring je. Okey? Itu saja daripada aku. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye.